Bulan bersinar di waktu malam, betapa indahnya Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk yang menarik iaitu pengaruh media sosial dan impak kepada budaya masyarakat kini. Kami daripada kumpulan 5 terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Aina Farahiyah binti Sulung. Yang kedua, Nur Emily binti Osman. Yang ketiga, saya sendiri Syazwana Najwa binti Muhammad Hashim. Yang keempat, Nur Zakira binti Taharudin. Dan yang terakhir, Siti Nur Suryana binti Muhammad Jas. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, adakah anda tahu apa itu media sosial? Secara ringkas, media sosial ini merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan ramai orang di serata dunia. Selain itu, media sosial ini memberikan pengaruh yang amat besar dalam kehidupan tidak kira peringkat sama ada muda atau tua. Seperti yang kita tahu, media sosial mempunyai pelbagai manfaat yang dapat kita lakukan. Sebagai contoh, perniagaan, hal ehwal keagamaan, aktiviti kebudayaan, perubatan, politik dan sebagainya. Remaja juga merupakan golongan yang mendapat perhatian dalam penggunaan media sosial kerana mereka menganggap media sosial ini sebagai satu trend bagi mengisi masa lapang. Tujuan kami memilih tajuk ini adalah untuk memberi pendedahan tentang pengaruh dan impak terhadap budaya masyarakat. Walaupun kita semua tahu media sosial ini banyak kebaikan tetapi juga ada keburukannya yang kita kurang sedar. Keburukan ini terjadi apabila individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan media sosial. Terlebih dahulu, izinkan saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam mengenai pengaruh media sosial dan impak kepada budaya masyarakat kini. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, media sosial bermaksud alat maupun perantaraan yang digunakan untuk komunikasi melalui radio, siaran televisyen dan bahagian cetakan seperti buku, surat khabar, majalah dan sebagainya. Selain itu, sejak penularan wabak berbahaya COVID-19 pada awal tahun 2019, masyarakat disyorkan duduk di rumah sahaja sekaligus menyebabkan peningkatan penggunaan media sosial. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi media sosial yang sering dilayari masyarakat seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya. Tambahan pula, melalui kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaian Malaysia menunjukkan peratusan isi rumah memiliki capaian internet pada akhir tahun 2020 telah meningkat sebanyak 91.7%, dicatatkan berbanding akhir tahun 2019 sebanyak 90.1%. Baiklah, seterusnya saya dan rakan-rakan yang lain akan meneruskan perbincangan kami dengan isu-isu yang menarik berkaitan pengertian media sosial, data dan statistik, faktor, impak dan kesan serta kaedah bagi mengatasi penyalahgunaan media sosial. Dan saya Suryana. Pada hari ini saya akan beritahu 4 data dan statistik yang berkaitan dengan tajuk kami iaitu faktor dan impaknya penggunaan media sosial dalam budaya masyarakat kini. Berdasarkan darjah yang pertama menunjukkan penggunaan internet dalam masa sehari. So, berdasarkan jadual yang dinyatakan atau diberikan oleh Rangkaian Multimedia dan Komunikasi MCMC menunjukkan bahawa pada tahun 2018 sehingga 2011 sehingga 2020 berlaku peningkatan yang banyak ya. So, daripada rajah tersebut dapat kita lihat pada tahun 2018 penggunaan internet yang paling tinggi dicatatkan antara 1 sehingga 4 jam. Manakala pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan di mana penggunaan internet dalam sehari yang paling tinggi atau puratanya adalah sebanyak 5 sehingga 8 jam. Apakah salah satu faktor berlakunya peningkatan penggunaan internet dalam masa sehari? Ini adalah disebabkan tuntutan pekerjaan. Contohnya semasa 2020 kita ada berlakunya datangnya wabak iaitu jangkitan yang berjangkit iaitu COVID-19 dan disebabkan penyakit tersebut menyebabkan seluruh faktor sama ada daripada ekonomi, sosial yang turut terjejas dan mengakibatkan kesemua para pekerja, para pendidik dan sebagainya faktor yang terpaksa melakukan semua pekerjaan di atas talian. Nah, daripada itu berlakulah peningkatan penggunaan internet dalam masa seharian.
Manakala pada rajah kedua menunjukkan 5 aktiviti yang paling top ataupun paling banyak yang dilakukan di Malaysia. Yang pertama adalah digunakan untuk perbualan melalui mesej ataupun teks. Manakala yang kedua adalah digunakan untuk penggunaan social media sama ada Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah untuk melalui tontonan video. Tontonan video melalui Facebook sendiri, kita ada YouTube, Netflix, IKTV dan lain-lain. Manakala yang keempat adalah melalui panggilan video sama ada secara atas talian, bahagian video, webcam ataupun daripada call saja, panggilan. Dan yang terakhir sekali adalah penggunaan untuk mencari maklumat sama ada untuk research, untuk buat tesis, assignment dan lain-lain. Ini merupakan 5 yang paling kerap dilakukan di Malaysia. Raja ketiga menunjukkan 3 tempat teratas untuk aplikasi penggunaan social media dan 3 lagi tempat teratas untuk penggunaan aplikasi komunikasi. Yang pertama untuk 3 tempat teratas penggunaan social media, iaitu yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah YouTube dan yang ketiga adalah Instagram. Manakala untuk penggunaan aplikasi komunikasi, yang pertama yang paling kerap digunakan di Malaysia adalah WhatsApp. Yang kedua adalah Facebook Messenger dan yang ketiga adalah Telegram. Raja yang terakhir sekali iaitu raja keempat menunjukkan faktor keselamatan penggunaan internet dalam kalangan kanak-kanak dan berapa banyak peratusan ibu bapa mengawasi penggunaan anak-anak. So berdasarkan raja yang keempat yang menunjukkan lingkungan antara 5 sehingga 17 tahun kanak-kanak yang menggunakan internet. So dari sini dapat dilihat 47% kanak-kanak menggunakan internet, manakala baki lagi ada 57% tidak menggunakan internet. Manakala untuk pengawasan terhadap ibu bapa itu sendiri menunjukkan 57.3% ibu bapa yang mengawasi dan melihat dan memantau penggunaan telefon bimbit anak-anak. Manakala 42.6% menunjukkan ibu bapa tersebut tidak mengambil tahu tentang penggunaan telefon anak-anak itu sendiri. Saya akan kupaskan antara 4 isu semasa yang berkaitan. Okey, yang pertama adalah pendedahan terhadap penipuan ataupun scammer. Scammer itu merupakan sebuah individu ataupun segolongan yang melakukan sesuatu penipuan ataupun sedikit yang bertujuan untuk mengaut keuntungan secara haram. So, antara contohnya adalah macam kalau kita tengok di Facebook sendiri, ada beberapa walls yang menunjukkan jualan. Contohnya jualan tudung. Dia tunjuk dan memberikan maklumat yang betul, yang memang kita percaya harga berapa, di mana barang tersebut seperti ada. Tapi apabila kita melakukan transaksi ataupun melakukan pembayaran secara online, kita minta kepada seller tersebut, kita kontak untuk mendapat tahu bila tarikh mereka akan melakukan penghantaran barang tersebut. Mereka tidak menjawab dan ada sesetengahnya memblok nombor kita. So dari situ kita dapat tahu kita telah ditipu. So secara amnya benda ni selalu mereka target kepada golongan muda. Antara golongan remaja lah 17, 18 akhirnya mereka terjebak dalam skim-skim penipuan yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ni lah. Okey, yang kedua adalah komen yang untuk kumas jagat. Ini adalah kalau kita tengok di laman sosial, terlalu banyak komen-komen yang kadang-kadang menyentuh isu sensitiviti, isu perkauman ataupun agama itu sendiri. Macam contohnya topik dia dipost oleh seseorang itu tidak berkaitan langsung dengan isu perkauman itu dan sebagainya, tapi ada sesetengah individu bertanggungjawab yang menggunakan akaun mereka untuk menghentak, mereka melakukan provokasi. Contohnya dia orang kata dia kulit hitam sebab kulit dia boleh lari laju. So secara tidak langsung komen tersebut boleh mengakibatkan berlakunya orang kata perpecah belahan. Yang ketiga adalah laman web yang berunsur pornografi. Pornografi kalau menurut dalam Google bermaksud sesuatu video yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang tidak memerah dan lucah yang secara tidak langsung akan menaikkan syahwat seseorang, sama ada lelaki ataupun perempuan. So daripada video-video ini dia akan menunjukkan aktiviti yang tidak senonoh lah, yang kadang-kadang kata terlalu seksual, yang kadang-kadang menjerumus lah. So macam mana mereka dapat terjerumus dalam ini adalah daripada kadang-kadang pengaruh rakan-rakan. Contoh kalau tengok Instagram, kalau kita tengok macam seharian kalau saya buka, saya akan nampak macam kadang-kadang ada iklan. Iklan ni lah yang menunjukkan orang kata kalau ni inappropriate ataupun iklan yang tidak sesuai. Mereka akan mudah orang kata terlalu suka hedonism, mudah
terikut-ikut dengan sesuatu yang membawa keseronokan, kegairahan, kegembiraan yang secara tidak langsung dah mereka klik satu iklan tu membuka mereka, menunjukkan lagi seterusnya yang membawa lucah, kegairahan yang secara tidak langsung akan menyebabkan mereka melakukannya. Dan mulalah daripada situ dia orang mula mengajak rakan-rakan dia orang untuk sertai sekali. Dan yang terakhir sekali adalah cyberbully yang akan orang kata normal lah dalam masyarakat. Cyberbully adalah sesuatu komen ataupun perkataan yang dikatakan di dalam laman sosial dia bertujuan untuk menyakitkan ataupun untuk meruntuhkan keyakinan seseorang secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya baru-baru ini kalau kita tengok di dalam sinar harian berita pada tahun 2021 ni, kita ada sukan Paralimpik yang diadakan di Jepun. Isu ni adalah sepatutnya untuk pertandingan lontar peluru, atlet kita Malaysia memenangi pingat emas. Tapi atas sebab-sebab tertentu, pingat kita telah ditarik semula. Ini kerana daripada aduan yang dilakukan oleh atlet daripada negara Ukraine. Semua rakyat kita jadi geram dan mereka akhirnya ada membawang dan menghentam akaun media sosial atlet tersebut, dan akhirnya pengurusnya dan pemain tersebut melakukan satu tindakan. Mereka mengeluarkan satu status dalam akaun mereka mengatakan untuk meminta dan memohon semua rakyat Malaysia untuk berhenti menghentam mereka. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zakira binti Taharudin. Saya akan membentangkan faktor pengaruh media sosial kepada masyarakat ini. Faktor yang pertama adalah kurang didikan daripada ibu bapa. Faktor kurang didikan daripada ibu bapa menyebabkan remaja boleh terjerumus dengan gejala sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana kesibukan ibu bapa dalam pekerjaan menyebabkan anak-anak tidak mendapat perhatian yang secukupnya. Kecuaian daripada ibu bapa ini menyebabkan anak-anak menghabiskan masa dengan melayari media sosial tanpa pengawasan mereka. Anak-anak akan melayari media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Instagram dan Facebook. Tanpa pengawasan daripada mereka ini boleh menyebabkan anak-anak lebih terdedah dengan perkara yang negatif seperti pornografi, budaya barat dan lain-lain. Ibu bapa sebagai role model kepada anak-anak haruslah mengambil berat akan penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian anak-anak. Faktor yang kedua adalah pendedahan yang sedikit berkenaan dengan undang-undang. Media sosial merupakan salah satu platform di bawah pengurusan kerajaan. Menurut artikel Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, sebanyak 48 kes berkenaan dengan media sosial telah didakwa di Mahkamah Setakat Suku ketiga tahun 2020. Antaranya ialah kenyataan yang mendatangkan khianat awam, memiliki apa-apa pornografi kanak-kanak dan penyebaran berita palsu. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman tidak melebihi RM50,000 atau denda setahun atau kedua-duanya sekali. Banyak sebenarnya undang-undang yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi kesalahan media sosial, namun pendedahan yang kurang diberikan kepada masyarakat sehingga ada yang menggunakan media sosial bagi tujuan penyebaran perkara negatif serta menjadi ikutan kepada masyarakat. Mereka tidak mempunyai rasa takut dan mereka beranggapan perkara yang mereka lakukan itu adalah betul dan tidak salah di sisi undang-undang. Sebagai contoh, mereka beranggapan menyebarkan berita palsu atau membuat fitnah di media sosial adalah salah satu cara yang betul untuk menjatuhkan seseorang. Namun, perkara ini salah di sisi undang-undang. Dengan kurang pendedahan berkenaan dengan undang-undang, mungkin ada individu yang lain turut melakukan perkara begitu sehingga menjatuhkan akhlak sebagai seorang Muslim atau sebagai masyarakat yang berakhlak. Faktor yang ketiga adalah sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Media sosial merupakan salah satu platform yang mudah diakses oleh sesiapa sahaja. Namun kemudahan ini telah menyebabkan ramai orang mengambil kesempatan demi kepentingan diri sendiri. Antara contohnya, banyak maklumat yang tidak sahih disebarkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab demi meraih perhatian dan menjana keuangan. Selain itu, maklumat yang disebarkan di media sosial seperti hak kebebasan diri, cara berpakaian mengikut budaya barat dan serta pergaulan bebas disebarkan secara meluas di media sosial. Inilah dikatakan sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri tanpa mengambil kira sensitiviti sesuatu agama demi meraih perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan impak positif dan negatif media sosial terhadap budaya masyarakat kini. Antara kesan negatif yang pertama adalah budaya hedonisme meningkat. Budaya hedonisme merupakan satu hiburan atau pergaulan bebas semata-mata. Melalui media sosial,
masyarakat telah didedahkan dengan penggunaan ayat yang kasar serta pertuturan yang tidak sopan dengan menggunakan kata-kata yang kesat. Contohnya babi, sundal, sial dan sebagainya tanpa menghiraukan orang yang mendengarnya. Masyarakat juga telah didedahkan dengan pemakaian yang mencolok mata serta tidak sedap untuk memandang. Impak yang kedua adalah penggunaan media sosial yang berlebihan akan menyebabkan berlakunya pembaziran masa di antara satu individu. Masyarakat kini suka meluangkan masa mereka dengan menggunakan media sosial. Berita harian telah melaporkan bahawa 86% daripada rakyat Malaysia yang meluangkan masa mereka dengan media sosial, terutamanya pada musim pandemik COVID-19 melanda. Ada yang sanggup meluangkan masa mereka dengan media sosial sehingga larut malam dan berlakunya pembaziran waktu ataupun pembaziran masa. Impak positif pula adalah masyarakat dapat menerima pendedahan baharu serta berita-berita terkini. Contohnya, masyarakat dapat mengetahui isu-isu semasa yang berlaku di antara sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Contohnya, masyarakat dapat mengetahui tentang berita-berita seperti berita perperangan antara Palestin dan Israel yang disampaikan yang disebarkan melalui platform-platform yang tersedia seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Impak positif yang kedua adalah media sosial dapat dijadikan sebagai medium perkongsian ilmu, di mana masyarakat dapat menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan ilmu seperti ilmu agama dan ilmu masakan. Oleh itu, masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Emily binti Osman dan saya akan menyambung kepada kaedah mengatasi penyalahgunaan media sosial. Kaedah mengatasi penyalahgunaan media sosial mempunyai 4 kaedah, iaitu melalui tanggungjawab individu, tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab masyarakat dan juga tanggungjawab kerajaan. Melalui tanggungjawab individu, sebagai seorang pengguna media sosial, peranan individu tersebut tersendiri adalah dengan menggunakan media sosial secara rasional, iaitu tidak menyebarkan maklumat yang palsu ataupun maklumat yang tidak sahih akan kebenarannya. Hal ini dikatakan kerana media sosial dia merupakan medium yang paling banyak digunakan oleh orang ramai. Jadi, jika individu menyebarkan maklumat yang tidak sahih ataupun palsu, ini akan mengundang banyak kesalahfahaman di situ. Selain itu, individu juga harus menggunakan media sosial ini dengan bijak agar tidak mengaitkan perkara-perkara yang sensitif yang hingga boleh membawa kepada permusuhan. Ini dikatakan kerana kebanyakan individu sekarang, mereka mudah untuk meluahkan apa yang mereka rasa dengan hanya perlu menaik pada papan kekunci tanpa menyedari berkemungkinan baik-baik tulisan yang mereka tuliskan itu akan mengundang provokasi daripada sesetengah pihak sehingga mewujudkan berlakunya buli cyber. Tanggungjawab yang kedua adalah tanggungjawab ibu bapa. Antara cara yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk mengatasi penyalahgunaan media sosial dalam kalangan anak-anak mereka adalah melalui mengawal penggunaan media sosial. Ibu bapa seharusnya tahu dan peka mengenai laman web yang diakses oleh anak-anak mereka. Hal ini bertujuan untuk mengelak mereka daripada melayari ataupun mengakses laman-laman web yang tidak sepatutnya, seperti laman web pornografi. Hal ini kerana dengan kejanggihan teknologi kini, semuanya boleh diakses tanpa mengira had umur. Jadi, berkemungkinan golongan-golongan ini daripada golongan kecil ataupun sampai ke golongan dewasa boleh melayari semua laman web tanpa sebarang halangan. Yang seterusnya, ibu bapa juga boleh memuat turun aplikasi Family Link di telefon anak-anak mereka. Aplikasi Family Link ini dia bertujuan untuk memberi kemudahan kepada ibu bapa untuk memantau anak-anak mereka daripada jauh.
Ibu bapa juga boleh menguruskan aplikasi-aplikasi yang hanya boleh dimuat turun ataupun boleh diakses daripada Google Play Store. Kaedah mengatasi penyalahgunaan media sosial yang ketiga adalah melalui tanggungjawab masyarakat. Masyarakat boleh mengadakan kempen kesedaran tentang media sosial kepada golongan belia, golongan dewasa, golongan remaja dan juga maupun golongan dewasa. Aktiviti kempen kesedaran ini boleh dilakukan di tempat-tempat seperti balai raya, dewan serbaguna, rumah-rumah ibadat dan sebagainya. Aktiviti kempen ini juga boleh dilakukan dengan cara yang santai, iaitu sama ada melalui forum ataupun tazkirah, bagi menarik perhatian golongan belia dan juga golongan dewasa tertarik untuk mendengarnya. Kaedah yang seterusnya adalah melalui tanggungjawab kerajaan. Kerajaan dia merupakan tonggak utama dalam mengawal penggunaan media sosial bagi mengelakkan berlakunya penyalahgunaan kemudahan tersebut. Berbagai langkah telah diambil oleh kerajaan, antaranya ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang cyber. Antara undang-undang yang sedia wujud di Malaysia antaranya ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun dikenal sebagai Akta 558. Di bawah Akta 558 ini, seseorang yang mengemukakan komen-komen ataupun permintaan yang lucah, jelek, sumbang, palsu ataupun mengancam dalam media sosial boleh diambil tindakan dan diberi hukuman yang setimpal. Sekian sahaja daripada saya tentang kaedah mengatasi penyalahgunaan media sosial. Kesimpulannya, media sosial merupakan salah satu medium yang sangat berguna kepada masyarakat kini dan boleh memberikan banyak kelebihan atau manfaat kepada pengguna-pengguna media sosial. Walau bagaimanapun, setiap pengguna harus memainkan peranan mereka sebagai pengguna media sosial yang bertanggungjawab dengan menggunakan media sosial secara berhemah dan tidak menyalahkan kemudahan teknologi yang disediakan. Pada zaman sekarang, kebanyakan sikap pengguna media sosial kini amat membimbangkan. Pihak kerajaan haruslah memandang serius isu penularan bahan atau perkongsian maklumat yang palsu di media sosial yang boleh menggugat ketenteraman awam. Seperti yang kita tahu, pengguna media sosial mempunyai hak dan kebebasan dalam menyatakan pendapat atau pandangan mereka, tetapi ia tidak bermakna bahawa pengguna media sosial berhak menyiarkan atau berkongsi apa sahaja maklumat yang tidak dikenal pasti terlebih dahulu. Semua kenyataan atau maklumat yang dimuat naik ke media sosial adalah tertakluk di bawah undang-undang negara bertujuan untuk melindungi kepentingan awam secara keseluruhan. Kebaikan atau keburukan media sosial kepada semua masyarakat, jawapannya terletak kepada pengguna media sosial itu sendiri. Tidak lupa juga, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dengan membuat pemantauan kepada anak-anak mereka dalam penggunaan media sosial. Sebab kata pepatah Melayu, anak itu ibarat seperti kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian kami mengenai pengaruh media sosial dan impak kepada budaya masyarakat kini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, anda tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kami sendiri.